Penghasilan produk sejuk beku memerlukan kemahiran dan teknik yang rapi agar kualiti kesegaran produk tersebut terjamin. Bagi Kartini Sarkawi, pengusaha kelupis sejuk beku, beliau akui penghasilan kelupis dengan kombinasi beras pulut dan santan agak sukar kerana ianya senang rosak sekiranya tidak disimpan dengan betul. Namun dengan adanya proses penyelidikan dan pembangunan R&D, beliau berjaya menghasilkan kelupis sejuk beku yang mempunyai tarikh luput untuk tempoh yang lama. Idea apabila saya mendapati tak ramai pengusaha produk makanan di Sarawak, pengusaha kilang berstatus kilang lah yang berskala besar, tak ramai di Sarawak, maka saya rasa saya patut venture into this industry dan cuba mengeluarkan produk-produk tempatan khususnya daripada negeri Sarawak. Saya seorang yang kuat makan, definitely. Memang suka makan, dan apabila saya berjalan di supermarket, retail, outlet, hypermarket, saya dapati di sektor sejuk beku, freezer, tak banyak produk daripada Sarawak. Almost 99% daripada Semenanjung. So saya bertanya kepada diri saya, kenapa tidak ada pengusaha dari Sarawak yang buat lebih banyak? Contohnya sausage, burger, dan macam-macam produk yang lain. So saya cuba mencari sumber dan jawapan kepada persoalan itu, dan kita come up with Rania Kelupis Pulut. Proses penyelidikan dan pembangunan R&D produk kelupis tersebut melalui banyak cabaran kerana Kartini beranggapan bahawa produk dihasilkan syarikatnya perlu menepati standard tempatan dan juga antarabangsa yang menekankan faktor seperti kebersihan dan kesihatan. Justru bahan-bahan seperti beras, santan dan juga daun yang digunakan untuk membalut kelupis perlulah mempunyai kualiti yang tinggi untuk mengawal dan memperlahankan proses peluputan kelupis. Terutamanya daun nyirih. Sebab pada asalnya daun nyirih selalunya orang dapat di tamu-tamu, kedai-kedai kecil kan. Dan yang berjual pun peladang-peladang yang berjual hanya untuk mendapatkan income yang biasa. So apabila kita mencebur dalam bidang ni, dalam penghilangan pembuatan makanan yang berskala besar, kita memerlukan kuantiti yang banyak. So at least 200,000 keping untuk satu bulan. So bila kita tanya dengan peladang tak ready. And then bila kita tetapkan SOP, sebab nak jadikan kualiti kilang, dia kena ada kualiti daun yang bagus, saiz yang tertentu kan. Sebab nak letak dalam blast freezer kan, tak boleh gunakan daun yang lama dan cepat rosak kan. So benda macam ni merupakan challenges sebab peladang tak suka benda yang baru. Kita ajar dia kena dapatkan macam ni, tak boleh. So kita kena educate the farmers, this is what we want, kita nak yang macam ni, dan harga yang boleh menjanakan sumber pendapatan yang lumayan sebenarnya. Kartini menetapkan harga 10 sen untuk sehelai daun nyirih kepada peladang. Melalui kolaborasi bersama peladang ini, pada masa yang sama, Kartini mahu membantu mereka untuk menjana pendapatan yang tetap setiap bulan. Sebelum menceburi bidang pembuatan makanan, Kartini merupakan seorang yang berpengalaman dalam bidang minyak dan gas, dan beliau berpendapat bahawa mengurus sebuah perniagaan makanan bukanlah sesuatu yang mudah. Unfortunately, Allah tu Maha Adil. Dia cakap, nothing is easy in this world. Kalau kita nak memulakan satu perniagaan yang baru, produk makanan yang halal, betul perjalanan it's not easy. It's never easy. So, saya mengalami melalui banyak cabaran. Yang tak terfikir di akal benda tu boleh terjadi tau. Tapi saya amat bersyukur sebab partner saya, adik saya, Siti Hawa Syarkawi, dia adalah merupakan my strong supporter. Her word to me actually, bukan kata-kata saya, kata-kata adik saya kepada saya. Sikit je lagi kak. Whenever I want to give up, it's okay kak. Don't worry. Sikit lagi kita. Another one more. Sikit lagi. We will reach that level, you know. So I said, okay, sure, pola lagi, let's do it again. Almost there, we are almost there. That's always the word. Dah mau sampai dah ya,
nilai. So Meskipun ia bukan sektor yang popular seperti peladangan dan minyak dan gas, jika pendekatan yang diambil berbeza dengan peniaga lain, ia akan membawa pulangan yang besar terutamanya jika perniagaan tersebut berskala besar. Justru beliau berharap agar usahawan baru tidak mudah kalah apabila gagal dalam membangunkan perniagaan mereka kerana setiap kegagalan merupakan pengajaran kepada kejayaan.